Cuma perkataan hamba sekarang ni masih wujud. Sebab tu kita nak kata kadang-kadang sebahagian tempat tuan hamba dan seumpamanya. Betul, wujud perkataan tuan hamba. Tapi dalam sebahagian dialek negeri kita pun ada juga amba ataupun ambo, gitu. Amba dan ambo tu hamba lah. Tapi bukanlah maknanya kalau dia kata ambo sekian dan sekian, maknanya kita boleh pukul dia sebab dia hamba kita. Bukan. Itu hamba dari sudut bahasa sahaja. Dan perkataan hamba ni, dia tengok mulia ke tak mulia ni, dia bergantung kepada siapa datang selepas dia. Siapa datang selepas dia. Kalau contoh, kita kata kita hamba, tapi selepas tu datang perkataan Allah, maka kita hamba apa? Hamba Allah. Jadi hamba Allah dia jadi mulia. Dia adalah satu bentuk kemuliaan. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, selepas perkataan hamba datang perkataan seperti hamba kepada Yahudi. Allah, kita dengar. Awak ni hamba kepada Yahudi ke? Allah, kita dengar pun. Awak hamba kepada Israel ke? Kita dengar pun dia jadi tidak sedap. Jadi dia bergantung kepada itu. Sebab itu perkataan hamba itu sendiri dia bukan perkataan yang hina, tapi ia bergantung kepada siapa kita memperhambakan diri. Itu makna dia. Kalau hamba kepada Allah, kita rasa banggalah, kita rasa megah, memang kita hamba Allah. Sebab itu disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah suka, yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling Allah suka, Abdullah, Abdurrahman. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Apa makna Abdurrahman? Hamba kepada Allah Ar-Rahman. Nampak? Jadi maknanya perkataan hamba ia tidak hina, selama mana kena kepada tempat dia. Maknanya Allah yang menjadi Tuhan kita dan kita hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih. Beliau ada sebuah kitab yang berjudul Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Tuhfatul Maudud bi Ahkami Al-Maulud. Sebuah kitab yang membahas berkenaan dengan hukum hakam bayi. Hukum hakam bayi. Dari sudut dia mula lahir, kemudian dari sudut nak azan ke tidak di telinga dia, atau nak iqamat, dari sudut akikah, dari sudut penamaan, dari sudut cukur rambut ni. Jadi dia sebut berkenaan perbahasan penamaan bayi ni. Dia kata dahulu pada zaman Bani Israel. Pada zaman Bani Israel. Bani Israel dahulu, kata Ibn Al-Qayyim, mereka banyak meletakkan nama anak mereka tu dengan nama Immanuel. Dengan nama Immanuel. E-M-A-N-U-E-L-L-E. Immanuel. Dan Immanuel ni hakikatnya adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Atau orang kita sebut bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew. Dan maknanya apa? Makna bagi perkataan Immanuel adalah ilahana ma'ana. Tuhan ada bersama kita. Itu makna nama tersebut. Tuhan ada bersama kita. God is with us. Tuhan bersama kita. Tetapi bila datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam, agama kita ni menjadikan nama yang paling Allah suka adalah Abdullah dan Abdurrahman. Supaya adanya kebersamaan antara nama tu dengan individu. Nampak? Kalau macam orang yang betul-betul memahami makna nama dia, macam nama kita ni Abdullah, hamba Allah. Bila kita faham aku ni hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Jadi kalau kita nak buat maksiat, dia akan jadi terhalanglah. Kerana apa? Kerana kita sedar nama Allah tu ada dalam diri kita ni. Kebersamaan nama Allah tu ada pada diri kita. Jadi namanya Abdullah, takkan dia nak pergi mencuri kot. Contoh, dia fikir, aku nak pergi mencuri, aku Abdullah dia. Aku nak pergi melakukan maksiat, nak pergi buat sekian-sekian maksiat, nama aku Abdul Rahman. Nampak dia jadi macam, dia jadi rasa ralat sikit. Dia penamaan begitu ni yang boleh menghalang ni. Dia seolah macam kita nak masuk kelab malam, contoh, tapi pakai serban. Itu. Jadi waktu kita tengah pakai serban dan pakai jubah tu,
Nak masuk kelab malam dia jadi. Aduh, nak masuk ni kena ubah pakaian dulu, nampak? Sebab apa? Pakaian tu, bila kita tengok dari sudut luaran tu, dia nampak pakaian ni dia jadi penghalang kita nak pergi tempat tak elok. Itu makna dia. Jadi begitulah nama kita ni, kalau terikat dengan nama Allah, kita nak buat benda tak elok pun dia jadi segan. Macam pak lebay nak piwit anak dara orang. Nampak? Tepi jalan. Tuan-tuan bayangkan, orang tengok janggut panjang, semua nampak pakai jubah elok, serban apa semua, kepiah putih. Tiba-tiba duk piwit contoh. Anak dara orang tepi jalan. Jadi orang pun kata, tak padan dengan pakaian. Jadi macam tu juga kalau kita buat jahat, orang kata, tak padan dengan nama dia. Nama baik, tapi perangai tak elok. Jadi sebab itu, ulama'-ulama' kita mencadangkan supaya letakkan nama anak ni, biar nama yang elok supaya dapat bentuk peribadi.